Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan review watak dalam filem arahan Suhaimi Baba iaitu 1997 yang menampilkan pelakon Rusdi Ramli, Maya Karin dan juga Sharifah Amani. Menayangkan filem-filem ni untuk mengimbau sejarah kemerdekaan negara. Maya Karin dan Rusdi Ramli dan juga Sharifah Amani memegang dua watak dalam filem ini. Maya Karin memegang watak sebagai Salmi dan juga Nurmala. Rusdi Ramli memegang watak sebagai Hali dan juga Zahari. Manakala Sharifah Amani memegang watak sebagai Ani dan juga Aisyah. Kita start dengan Maya Karin dalam watak Salmi. Salmi ni sebagai jurugambar dalam menghasilkan buku yang berjudul 1957 Hati Malaya. Salmi ni mengambil gambar-gambar bersejarah, gambar-gambar bangunan bersejarah, dan gambar tersebut dijadikan bahan dalam buku tersebut. Salmi ni seorang yang tegas dalam menghasilkan kerja untuk menghasilkan buku tersebut. Dia telah bekerjasama dengan Rafiq mengambil dan menghasilkan gambar-gambar grafik yang menarik, terutamanya desain cover buku tersebut dan juga gambar yang diselipkan dalam buku tersebut. Salmi semasa berbincang dengan tim-tim yang lain iaitu Hali dan juga Ani, Salmi menyatakan slogan Melayu terdahulu yang digunakan orang dahulu telah ditukar kepada merdeka setelah negara Malaya mendapat kemerdekaan. Watak Rusdi Ramli pula sebagai Hali. Hali ni sebagai editor dalam penghasilan sebuah buku ni yang untuk menunjukkan kemerdekaan negara yang berjudul 1957 Hati Malaya. Hali seorang yang menerima pendapat tim dia untuk menghasilkan dan mengeluarkan buku yang berkaitan dengan kemerdekaan, yang sangat menitik beratkan cover buku untuk menarik minat-minat pelanggan mereka dan konten tersebut. Zahari ni berasa bersalah kerana Zahari pernah marah terhadap Salmi kerana berkaitan dengan rumah atau office yang digunakan sekarang. Zahari bersalah kerana sangat inginkan rumah tersebut yang dijadikan office itu, tapi harga yang diletakkan untuk rumah tersebut adalah RM2 juta. Ini kerana rumah tersebut adalah milik datuknya sendiri dan Hali ni dibesarkan di rumah tersebut. Tetapi ayahnya menjual rumah tersebut kerana ketika itu mempunyai masalah syarikat, dan ayahnya ingin menanggung pelajaran Hali. Akhirnya Hali berasa berterima kasih sangat kepada Salmi, Ani, Rosan dan juga yang lain kerana berjaya menghasilkan dan mengeluarkan buku 1957 Hati Malaya ini dengan jayanya. Watak Sharifah Amani sebagai Ani pula. Ani ni seorang penyelidik dalam penghasilan buku tersebut dengan mencari informasi berkaitan kemerdekaan dengan buat orang-orang lama terdahulu. Ani juga merekod perbualan tersebut menggunakan kamera kerana dijadikan perbualan tersebut bukti untuk menghasilkan buku tersebut. Ani ni berpawatakan santai dan tenang kerana sambil bekerja pun dia mendengar lagu dan sentiasa memakai earphone di telinganya. Ani bersama Rafiq dan juga Salmi berbincang satu tebel
untuk menghasilkan buku tersebut dan berbincang peristiwa yang berlaku di mana Datuk Onn Jaafar meletak jawatan sebagai Menteri Besar kerana Datuk Onn Jaafar tidak menerima hentaman ataupun kritikan yang dilemparkan oleh orang Melayu terdahulu yang menyatakan Datuk Onn Jaafar ini adalah pengkhianat orang Melayu kerana memberi kelonggaran kerakyatan kepada orang bukan Melayu seperti British tersebutlah. Okey. Manakala watak Maya Karim sebagai Nurmala pula. Okey, Nurmala ni tinggal bersama dengan abang dan kakak iparnya. Nurmala telah mengikut abang dan kakak iparnya berpindah ke bandar Kuala Lumpur untuk mencari kehidupan yang lebih selesa. Okay, setelah berpindah, abang dan kakak iparnya membuka kedai makan dan Nurmala membantu kakak iparnya dan abangnya menguruskan kedai makan tersebut. Kedai makan tersebut menjual asam laksa di Kampung Baru, Kuala Lumpur. Okey, kedai yang diberi nama itu adalah kedai makan Muzaffar atau Muzaffar Food Shop pada tahun 1946. Muzaffar tu adalah nama abang Nurmala. Okey, Nurmala, Zahari dan Aisyah dan lain-lain berada di Dataran Merdeka. Beramai-ramai datang ke Dataran Merdeka untuk menyokong penentangan terhadap Malaya Union dan bersetuju untuk menghapuskan Malaya Union dari tanah Melayu. Nurmala bersama-sama dengan Zahari hadir ke mesyuarat agung UMNO ketika itu. Selepas daripada mesyuarat agung UMNO tu, Nurmala berkata tidak setuju atas keputusan Datuk Onn Jaafar kerana Datuk Onn Jaafar meletak jawatan dan menyatakan suruh mencari pemimpin yang lain dalam perhimpunan yang seterusnya kerana Datuk Onn Jaafar tidak menerima kritikan daripada orang ramai yang menyatakan Datuk Onn Jaafar ini adalah tali barut British atau menjatuhkan orang Melayu dengan memberi kerjasama kepada orang British. Okey. Di saat perasaan Zahari diluahkan kepada Nurmala, Nurmala ni berkata kepada Zahari haluan politik mereka tidak sama kerana Nurmala ni memilih perjuangan Tengku Abdul Rahman dalam menuntut kemerdekaan, manakala Zahari dari dulu menyokong perjuangan Datuk Onn Jaafar dalam menuntut kemerdekaan, tetapi Datuk Onn Jaafar telah meletak jawatan dan menyerahkan jawatan tersebut kepada Tengku Abdul Rahman. Okay. Haluan politik mereka berbeza, tetapi ia bukan penghalang cinta mereka berputik. Okey, di dalam Dewan Perhimpunan Cina Melaka pada tahun 1954, di mana Tengku Abdul Rahman ingin pergi ke London untuk tuntut kemerdekaan, tetapi mereka tidak cukup wang ingin berangkat ke sana dan menjalani kehidupan di sana beberapa hari. Tetapi Nurmala ketika itu ingin menolong Tengku Abdul Rahman dan yang lain berangkat ke London dengan memberi wang dan barang kemas bersama dengan orang di dalam dewan tersebut telah berkumpul harta sesama sendiri dan diberikan kepada Tengku Abdul Rahman untuk berangkat ke London. Okey. Watak Zahari pula yang dipegang oleh Rusdi Ramli. Zahari ni berasal daripada keluarga yang sangat susah di kampung. Dia menjaga ibunya yang sakit malaria
ketika itu penyakit malaria merebak di kampung tersebut dan tiada ubat. Dan juga Zahari ni menjaga adik-adiknya. Zahari ni berusaha mencari ubat sehingga untuk ibunya, sehingga mendapat informasi daripada adiknya bahawa terdapat ubat percuma yang diberi percuma di kampungnya. Zahari ni merupakan kawan kepada Abang Normala dan ketika itu dia seorang wartawan sementara seperti yang diperkatakan oleh Abang Normala. Pada 1 Mac 1946, Zahari, Normala, Aisyah dan Abang Normala telah berangkat ke Kongres Melayu yang diadakan di Kelab Sultan Sulaiman, Kuala Lumpur untuk menyaksikan ucapan Sultan dan Dato' Onn Jaafar berucap. Selepas daripada kongres tersebut, Zahari menyebarkan iklan atau risalah berkenaan penubuhan UMNO di sekitar kampung di mana Dato' Onn Jaafar dilantik sebagai Yang di-Pertua UMNO. Zahari dan orang kampung berbincang pasal politik ni, berbincang politik di kedai makan Muzaffar berkaitan dengan Dato' Onn Jaafar dan juga UMNO. Zahari ni menyimpan perasaan terhadap Normala sejak pertama kali Abang Normala memperkenalkan Normala kepada dia di kedai makan Muzaffar tersebut. Seterusnya Zahari ni meluahkan perasaan cinta kepada Normala dan ingin menjadi suami yang baik kepada Normala suatu hari nanti. Zahari memilih haluan politik mereka berbeza kerana Zahari memilih perjuangan Dato' Onn Jaafar untuk menuntut kemerdekaan, tetapi Normala memilih perjuangan Tengku Abdul Rahman untuk menuntut kemerdekaan. Zahari dengan Rozan ni pernah gaduh kerana haluan politik mereka berbeza. Mereka sentiasa berbincang politik di kedai makan Muzaffar tersebut. Suatu hari Zahari bergaduh dengan Rozan berkenaan politik kerana perselisihan pendapat. Tetapi Rozan menyatakan Zahari tidak puas hati kerana perasaan suka terhadap seorang wanita yang bernama Normala, tapi bukan sebab politik, tapi sebab perempuan. Watak Sharifah Amani sebagai Aisyah ni pula, Aisyah ni menjadi pendengar yang sangat setia kepada Rozan di saat hatinya terluka apabila Normala tidak membalas cintanya. Aisyah pernah memberi nasihat dan kata semangat kepada Rozan, iaitu ayatnya ialah tentu ada orang lain yang akan menyayangimu kerana kejujuran dan kesetiaan kamu amat berharga. Di sini saya nampak Aisyah menyukai Rozan tetapi tidak diluahkan, hanya pendam perasaan tersebut. Aisyah, Normala, Zahari dan lain-lain bersama-sama menyaksikan laungan merdeka di dataran Merdeka setelah Tengku Abdul Rahman kembali ke tanah Melayu mendapatkan kemerdekaan di London. Pada akhirnya Normala ni bertanya kepada Zahari, adakah Zahari ni mahukan dirinya atau tidak mahu lagi. Tetapi jawapan Zahari dan Normala tetap sama, mereka ingin terus bersama-sama dan menjalinkan hubungan cinta. Haluan politik mereka sekarang dah sama dan menyokong Tengku Abdul Rahman dalam memerintah negara. Saya akan mengulaskan 4 watak yang diberikan kepada saya. Antaranya ialah watak Dato' Onn Jaafar yang dilakukan oleh Zafrul Nazari, Tunku Abdul Rahman yang dilakukan oleh Muhammad Kamaruzaman, watak Rafiq Daruzzahan yang dilakukan oleh Ali Damad Ramli dan Anwar Abdul Malik yang dilakukan oleh Azhar Sulaiman. Pertama iaitu watak Dato' Onn Jaafar dalam Hati Malaya 1957 yang dipegang oleh Zafrul Nazarin Nordin.
meninggalkan kesan yang agak mendalam dalam kalangan penonton, termasuk diri saya sendiri. Dalam cerita ni, Zafrul berjaya menunjukkan karakter Dato' Onn Jaafar yang tegas dengan menggunakan intonasi suara yang sederhana. Tutur kata yang dikeluarkan lebih membawa kepada maksud tersirat di mana agak sukar untuk difahami. Daripada segi gerak tubuh badan, aktor ini berjaya membina gerak tubuh seorang tokoh yang berwibawa. Perwatakan sabar dan tenang dapat dilihat dari segi wajah Zafrul sendiri ketika dia memainkan peranan sebagai Dato' Onn. Ketika dia mengungkapkan tanah ini diambil dari orang Melayu dan harus dikembalikan kepada orang Melayu. Dari segi lantaran suara, Zafrul berjaya menggunakan bahasa Melayu era 40-an, sebutan yang jelas dan menggunakan intonasi yang betul. Gaya percakapan lebih kepada ciri-ciri seorang tokoh pemimpin. Kita belum pernah berusaha. Zafrul juga mewujudkan kejutan dan kesedihan dari segi lontaran suara ketika Dato' Onn Jaafar mengambil keputusan untuk meletak jawatan sebagai pengurus UMNO. Datuk. Teruskan, Datuk. Kalau apa yang kawan dah lakukan, kawan dipanggil tak sayang bangsa dan negara. Kawan dipanggil pengkhianat. Kawan pulangkan balik parti UMNO yang kawan cintai ini kepada tuan-tuan. Dan dengan ini, kawan letak jawatan sebagai Yang di-Pertua UMNO. Watak kedua yang saya akan huraikan ataupun beri penjelasan ialah tentang watak Tunku Abdul Rahman. Tunku Abdul Rahman merupakan watak yang agak sukar untuk dilakukan dalam Hati Malaya. Namun Muhammad Kamaruzaman berjaya menjiwai watak ini dengan baik kerana beliau dapat berdialog menggunakan logat negeri Kedah dengan lancar. Gaya dan lontaran dalam menunjukkan watak sebagai tokoh pemimpin dan kerabat diraja dapat digabungkan dengan baik sekali. Dari segi pakaian, jelas terlihat pelakon memakai pakaian melambangkan kedudukan dan status keluarga diraja. Gerakan yang perlahan sememangnya dijiwai oleh pelakon kerana golongan kerabat diraja bergerak secara bersahaja, santai dan disertai dengan tingkah laku yang sopan. Muhammad Kamaruzaman juga lebih bersahaja dalam menuturkan bicara serta diiringi dengan ketawa yang sinis. Cara Muhammad Kamaruzaman memainkan watak Tunku Abdul Rahman membuktikan bahawa dia telah menjalankan kajian terlebih dahulu sebelum dia membawa watak ini dengan baik. Ketika berjumpa dengan pemimpin Melayu yang lain, Kamaruzaman menggunakan bahasa yang lembut dan sopan serta bersahaja. Namun ketika Dato' Onn Jaafar berjumpa dengan wakil Inggeris, Muhammad Kamaruzaman dapat melontarkan tutur kata yang tegas tetapi sinis. 44 members, and most of them are from Onn's party and your appointments. But you and Onn are members. You can bring in any issue for discussion. I will not accept it. I'm the president of UMNO. If most of them are supporters of him, we will not get anything through. But Alliance must play a role. You must be in to represent the interests of your party. I'm asking you to reconsider your position. Begitu juga ketika Muhammad Kamaruzaman meluangkan kemerdekaan, saya dapat melihat dan menjiwai lawangan merdeka itu dan merasai betapa kemerdekaan itu amat berharga ketika negara tanah Melayu dijajah. Watak ketiga yang saya akan terangkan ialah watak Rafiq atau Rozhan yang dibawa oleh Adli Ahmad Ramli. Dalam cerita ini, Adli Ahmad Ramli memegang watak Rafiq dan Rozhan di mana watak sampingan yang jarang muncul. Pewatakan Adli Ahmad Ramli sebagai Rafiq agak kurang menyelah dalam cerita Hati Malaya. Sebagai perakir grafik iaitu Rafiq, Adli Ahmad Ramli hanya memberikan pendapat tentang muka kulit buku yang tidak menyelah dan menunjukkan kreativitinya sebagai pelukis grafik. Saja desain baru?
Siapa yang design ni? La ilaha illallah. Salah. Kalau kau yang design, baik kau tengok design aku macam ni. Kan kau tak nak visual. Kalau kau nak visual, aku ada design. Mana jap? Ha? Ni. Nah, ambil ni tolong kejap. Yes. Kan kita semua dah setuju. Tak ada muka sesiapa kan? Yalah, tapi Halil... Dan aku rasa kau punya colour pun flat. Tak, kalau kita nak letak gambar tokoh pun sepatutnya gambar on. Bukan on. Yalah. Mana boleh on? 1957. Tahun kemerdekaan. Kita ambil bapaknya. Aku tahu pasal Tunku, tapi kau kena ingat. Namun, watak Adli Ahmad Ramli lebih menyelah ketika dia memegang watak sebagai Rozhan. Adli Ahmad Ramli berjaya menjiwai watak Rozhan terutamanya ketika berlaku pertelingkahan antara Zahari. Beliau merupakan seorang penyabar yang ditonjolkan melalui riak wajah yang tenang secara tiba-tiba dan boleh bertukar menjadi seorang yang pemarah demi mempertahankan Tunku Abdul Rahman. Adli Ahmad Ramli menunjukkan karakter beliau sebagai seorang pengikut setia yang tidak berbelah bahagi kepada pemimpin. Watak Adli lebih kepada watak dinamik yang berkembang dan berubah dari segi emosi dan juga aksi. Watak terakhir ialah watak Anwar Abdul Malik yang dipegang oleh Azhar Sulaiman. Dalam cerita ini, Anwar Abdul Malik kurang memberikan impak kepada penonton kerana watak sampingan ini hanya muncul sekali-sekala, malah ada yang tidak sedar akan kehadirannya dalam cerita Hati Malaya ini. Azhar Sulaiman memainkan watak yang baik ketika merayu Datuk Onn Jaafar untuk menubuhkan pertubuhan yang menentang Melayu Union. Azhar Sulaiman menggunakan pengalaman yang menggunakan bahasa tubuh yang membongkok ketika merayu Datuk Onn. Bahasa tubuh yang digunakan itu sememangnya tepat untuk menunjukkan bahawa dia membuat rayuan. Sesuai untuk parti kita ni. United Malays Organisation, UMO. Kami setuju sangat, Anwar. Dalam filem 1957 Hati Malaya ni, saya akan menceritakan 3 watak. Yang pertama adalah Nur Azhar Murad yang memegang watak sebagai Tun Abdul Razak. Yang kedua adalah Nanu Baharudin. Nanu Baharudin ni memegang watak sebagai Datin Sharifah Roziah. Dan yang ketiga adalah Ikram Dizli yang memain peranan sebagai Ahmad Badawi. Yang pertama adalah Nur Azhar Murad. Dalam filem tersebut yang kita tahu dia ni telah memegang watak sebagai Tun Abdul Razak, di mana beliau merupakan ahli UMNO yang sangat setia terhadap partinya. Dan ada satu ketika ni beliau pergi ke Tunku Abdul Rahman untuk memujuk beliau menjadi Presiden UMNO selepas peletakan jawatan oleh Datuk Onn Jaafar sebagai Presiden UMNO. Okay. Kalau Onn buat parti baru, semua akan ikut dia. Ayah Tam seorang saja calon yang layak ambil perhatian ahli. Saya siapa? Cakap pun tak pandai. Orang tak kenal pun. Tapi dulu Ayah Tam juga yang pujuk saya jangan tinggalkan UMNO. Jadi sekarang saya dengan yang lain akan tegus dengan UMNO. Tapi kami perlukan Ayah Tam. Razak, Han sendiri pun layak. Saya muda sangat Ayah Tam. UMNO perlukan orang yang banyak pengalaman, pendidikan tinggi, boleh berbincang dengan semua pihak. Beliau juga turut menyokong Tunku Abdul Rahman dan turut pergi ke London yang dibayangi bersama-sama oleh majoriti kuasa Inggeris. Tunku Abdul Rahman. Why don't you write to Templar and Raja-Raja? Tunku dah tulis panjang lebar tak ada jawapan. Governor Littleton kat London pula tak nak jumpa dia. So Tunku dan Datuk Razak mesti juga ke London. Saya dan MCA akan pergi bersama Tunku. Kalau semua dah setuju, saya pergi. Watak yang kedua adalah Nanu Baharudin. Dalam filem tersebut, Nanu Baharudin ni dia memegang watak sebagai Datin Sharifah Roziah
Seperti yang korang tahu, Datin Sharifah Roziah ni adalah merupakan isteri kepada Tunku Abdul Rahman. Beliau ni merupakan yang sangat setia terhadap suaminya dan sentiasa di sisi suaminya apa jua keadaan. Ayah, bangun. Diri no. Diri. Memang patut Inggeris ni gulung tikar. Tinggalkan negara ni. Minta je rumah baru, pindah. Ada ke bagi ketua rumah lagi ni? Dah lama dah mereka dok kau atas negara kita, tak mau dah lepas lagi. Yang ketiga adalah Ikram Dizli. Macam korang tahu, Ikram Dizli ni dia memegang watak sebagai Ahmad Badawi, di mana pewatakan dia orang yang halim dan seorang yang sangat setia terhadap Parti UMNO. Dan dalam persidangan semasa pengucapan Datuk Onn Jaafar, beliau ada mengemukakan pendapatnya dan menyatakan bahawa hanya orang Melayu yang faham akan kesusahan orang Melayu. Di mana dia meluahkan pendapatnya sebagai orang Melayu. Beliau juga tidak bersetuju terhadap kelonggaran kerakyatan yang telah dikemukakan oleh Datuk Onn Jaafar. Sekian, terima kasih.